Pesanan cikgu semasa PKPB nanti, masa sekolah dicutikan, jangan lupa siapkan kerja yang cikgu berikan ya. Hari ini kita akan mempelajari tajuk baru, iaitu reka bentuk hiasan dalaman. Sebagai pengenalan, seni reka dalaman ialah seni menyusun dan mereka bahagian dalaman bilik supaya ia lebih selesa, harmoni dan sesuai dengan cita rasa pemiliknya. Perkara yang perlu diketahui sebelum penghasilan rekaan dalaman. Pertama, fungsi bilik. Kedua, saiz bilik. Ketiga, bentuk bilik. Dan keempat adalah lokasi bilik. Reka bentuk dalaman ruang makan mengikut dalam gambar. Gambar yang kedua, reka bentuk dalaman ruang pejabat. Gambar yang ketiga, reka bentuk dalaman ruang tamu. Perkara yang perlu diketahui sebelum penghasilan rekaan hiasan dalaman. Pertama, fungsi bilik. Sama ada bilik tersebut digunakan sebagai bilik pejabat, bilik tamu, bilik tidur dan sebagainya. Yang kedua, saiz bilik. Luas dan tinggi bilik perlu diketahui bagi menentukan jenis perhiasan dan jenis perabot yang akan digunakan. Yang ketiga, bentuk bilik. Bentuk segi empat sama atau segi empat tepat dan sebagainya. Yang keempat, lokasi bilik. Lokasi bilik adalah penting untuk mengetahui arah pencahayaan dan pengudaraan dalam bilik tersebut. Elemen-elemen hiasan dalaman. Yang pertama, elemen semula jadi. Seperti tumbuh-tumbuhan kecil yang digunakan, kolam air, akuarium, elemen haiwan seperti ikan hiasan dan batu-batuan. Yang kedua, elemen buatan manusia. Seperti perabot dan kabinet, barangan hiasan seperti lukisan, arca, jenis bahan yang digunakan seperti simen, marmer atau kayu dan jenis kain yang digunakan. Aspek yang penting dalam reka bentuk dalaman. Yang pertama adalah ruang. Rekaan yang baik dapat memberi keselesaan dalam bilik di mana ruang yang kecil akan kelihatan lebih besar dan selesa. Yang kedua, peredaran udara. Arah pergerakan angin dan udara harus diketahui. Tingkap dapat memberi peredaran angin ke dalam dan luar sesebuah bilik. Tingkap akan menghasilkan pengaliran udara yang baik dalam sesebuah ruang. Yang ketiga, pencahayaan. Saiz dan kedudukan pintu atau tingkap akan menentukan keadaan pencahayaan dalam bilik. Pintu dan tingkap dapat beri kesan cahaya kepada sesuatu ruang. Yang keempat, saiz perabot. Perabot yang terlalu besar tidak sesuai untuk bilik yang kecil dan sebaliknya. Susunan perabot akan menentukan ruang dalam bilik. Yang kelima adalah warna. Warna dinding dan lantai haruslah harmoni dengan warna perabot. Untuk menonjolkan bahagian-bahagian tertentu dalam bilik, warna yang kontra dengan warna dinding atau lantai digunakan. Warna yang cerah menyebabkan bilik kelihatan terang. Kita beralih kepada lukisan perspektif, iaitu 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap. Proses reka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama, menentukan tema dan tajuk.
Yang kedua, persoalan mengenai keperluan dan senarai catatan harian pengguna, seperti saiz ruang, jenis perabot dan hiasan, siapa penggunanya, dan jumlah penggunanya. Dalam gambar ini kita lihat beberapa contoh bilik. Dalam contoh gambar yang ditunjukkan, kita lihat ada 4 jenis ruang bilik tidur. Pertama, ruang bilik tidur kanak-kanak perempuan. Kedua, ruang bilik tidur kanak-kanak lelaki. Yang ketiga, ruang bilik tidur kanak-kanak. Dan yang keempat, ruang bilik tidur bayi. Kita teruskan kepada nombor yang ketiga, iaitu membuat lakaran idea, iaitu sketsa. Yang keempat, melukis plan tapak, iaitu berdasarkan skala. Pesanan cikgu yang seterusnya, sentiasa belajar mengikut jadual yang telah ditetapkan. InsyaAllah kamu akan berjaya. Dengan mengambil kira beberapa contoh yang ada di dalam paparan ini, iaitu melukis lukisan perspektif untuk perspektif ruang tamu, perspektif ruang dapur, dan juga perspektif ruang bilik tidur. Kita lihat pula kepada proses membina model berdasarkan skala. Pertama, membina plan lantai. Kedua, menyediakan tapak. Ketiga, menegakkan dinding dan membahagi ruang. Dan keempat, melengkapkan model dengan model perabot dan hiasan. Kita akan sambung di bahagian yang kedua untuk next video, untuk proses dan teknik penghasilan. Terima kasih. Bye. The light doesn't shine on me, I'll fade out.